Yang pengerusi kita sebut tadi, Saudara Syauqi, kita pejam celek, rupanya dah lebih 3 tahun program penerangan politik macam ini tak dapat kita adakan. Sebab utama kerana masalah penyakit COVID yang melanda bukan saja negara kita, tetapi juga seantero dunia. Lama dahulu, pentas penerangan macam ini adalah saluran nombor 1 guna untuk kita pimpinan politik dan parti politik menyampaikan maklumat. 3 tahun ketika kita dilanda COVID, saluran maklumat itu berubah secara drastik. Sebahagian besar daripada rakyat negara kita, kalau nak dapat maklumat tentang politik, sangat bergantung kepada objek ini. Dia baca semua sekali, sama ada Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, segala macam, semua ada di sini. Pasal dia berkurung di rumah, tak boleh pergi mana. Jadi dia membina satu saluran maklumat baru. Pun begitu, pentas penerangan seperti ini ada kelebihan tersendiri. Sebab bila kita tampilkan pemidato, lebih-lebih lagi macam Abang Mat, Saudara Steven Sim, dia ada elemen emosi, ya, elemen emosi, dan penerangan itu penerangan bersemuka. Dan ini adalah satu kekuatan kerana deria manusia dalam menerima maklumat. Kita kena rangsang semua deria manusia, bukan saja telinga untuk maklumat itu sampai kepada otak, kemudian hati supaya dia berfikir. Maka faktor emosi, bila kita sampaikan, kita terangkan ini, maka pendengar kita boleh mendengar dan melihat sendiri. Sementara maklumat di hujung jari ini penting, tetapi penerangan politik macam malam ini juga, saya kata ada kekuatan tersendiri. Dan Pakatan Harapan kita sudah pun memulakannya. Kalau di Selangor tu hampir setiap daerah kawasan parlimen kita sampai, dan sedang berlangsung. Dan Kulim Anak Baru, kawan-kawan saya, pimpinan cabang keadilan, Syauqi dan kawan yang lain, ambil inisiatif buat malam ini nak tengok dari segi reaksi, respon lagu mana. Saya kata kat Syauqi, kalau lagu ni cara kita kerah dalam masa seminggu boleh dapat kehadiran macam ini. Kalau kita buat berterusan, saya yakin menjelang pilihan raya dalam tempoh terdekat, kita akan dapat bawa balik sambutan rakyat dalam majlis-majlis penerangan kita. Itu sasaran kita. Saudara, malam ini Abang Mat akan mengambil tempat sebagai pemidato ketiga, kerana selepas saya, Saudara Steven Sim akan memberikan penerangan. Kedua-dua ini ada ketokohan tersendiri. Abang Mat selama 22 bulan kita jadi kerajaan, diangkat oleh rakyat, tapi diturunkan bukan oleh rakyat, oleh sekumpulan ahli politik yang khianat. Dan ketika 22 bulan, Abang Mat dapat mengambil pengalaman sebagai Menteri Pertahanan. Nak jadi cerita, seminggu 2 hari betul-betul cerita kapal tak siap. Jadi Abang Mat ceramah dia tidak lengkap kalau dia tak kupas satu rukun. Kalau kita semayang ni, tak angkat takbiratul ihram, tak selawat pada Nabi, kira tak sah lah. Ceramah Abang Mat tak lengkap kalau tak kupas. Pasal apa duit habis kapal tak ada? Siapa makan duit tu? Masa tu siapa Perdana Menteri? Menteri Pertahanan siapa? Abang Mat 22 bulan buat apa? Tu dia. Tu kena. Baik orang kata, lah ni rakyat tak mau dengar cerita duit habis kapal tak siap.
Pasal rakyat ni lah ni susah cari makan. Anak mereka mengaji universiti, habis belajar tak ada kerja. Jadi fikiran setengah orang merasakan bahawa kerana rakyat sekarang diuji dengan susah selepas Covid, rakyat tak berapa minat nak cerita tentang duit rakyat habis bayar untuk buat kapal-kapal tak sihat. Hak tu tak apalah dari tanpa cerita lain lah. Hak ni aku cerita nak cari makan dulu. Betulkah begitu cara pemikiran rakyat? Saya tak fikir begitu. Sepanjang saya turun mengadakan pertemuan dengan penduduk di kawasan kita. Tadi saya di kamp Bagan Sama, Kampung Baru Bagan Sama, dengan PIBG Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina, berdialog dengan Jawatankuasa Kuil, Jawatankuasa Tok Kong. Saya di program di Kampung Berjaya, Sungai Hulu, Sungai Kecil Hulu, Surau. Saya turun daripada pagi ke petang kemarin sampai hari ni sehari, besok sehari lagi, dan lusa sepagi. Saya turun ketika saya bercerita bahawa saya turun sebagai wakil rakyat nak dengar apa masalah. Ya, mereka akan kata tak apalah Datuk, buat cari makan tu memanglah kita kena usaha. Tapi lagu mana cerita parlimen ni tu? Dia nak dengar lebih daripada itu. Jadi saya fikir kadang-kadang kita jangan underestimate kebijaksanaan rakyat yang dahagakan maklumat. Kerana itu saudara, saya nak sebut bahawa pertama, usaha mengadakan program penerangan seumpama ini sebagai alternatif ataupun pilihan selain pada maklumat hujung jari, kita Pakatan Harapan, Keadilan, DAP dan Amanah sedang menggerakkannya di seluruh negara. Itu yang pertama. Di Kuala Mana Baru, ini kira permulaan setelah kita berehat hampir 3 tahun. Dan kita akan teruskan program penerangan macam ini. Yang kedua, saya katakan bahawa di luar sana terlalu banyak isu yang perlu kita bagi penjelasan supaya kita dapat memberi panduan kepada rakyat bila sampai masa mengundi nanti. Bila mengundi ni, penggal parlimen kita tamat 16 hari bulan 7 2023. 16 hari bulan 7 2023. Maknanya lebih kurang dalam 11 bulan lagi. Kalau Perdana Menteri Mahathir Sabri nak bubar parlimen sampai 5 tahun, betul-betul sampai shilling 5 tahun, dia kena bubar, jangan lepas 16 bulan 7. Tapi lazimnya, kebiasaannya di negara kita, pilihan raya tak sampai 5 tahun. 4 tahun, 4 tahun setengah, dia buat dah. Jadi bermaksud masuk saja 12 bulan terakhir ini kita kena siap sedia. Alhamdulillah, saya juga sebagai selain ahli parlimen adalah setiausaha kepada Pakatan Harapan, Pakatan Empat Parti, Keadilan, DAP, Amanah, APKO, Parti Sabah, pimpinan Dr. Wilfred Mandius, dia ahli parlimen Tuaran. Jadi kita ni, PAT ini ada satu kerjasama. Saingan kita nanti ada Barisan Nasional, ada Perikatan Nasional, Muafakat Nasional, ada juga kita open nak pakat. Jadi kita pun tak tahu. Itu biar pergi. Nak masuk Barisan Nasional ke, Perikatan Nasional ke. Kita punya keutamaan sekarang ni selesai kerja rumah kita. Pakatan Harapan ni nak kena kuat dan mantap. Alhamdulillah, dia bergerak sebagai setiausaha kepada Pakatan Harapan ini. Saya boleh berkongsi atau bercerita atau memaklumkan bahawa kewujudan Pakatan Harapan ini sekarang berada dalam keadaan yang kompak, orang putih kata, intact, dan juga berfungsi, berjalan. Pertama. Karena itu, biarlah kita tumpukan pidato malam ini dengan rakan-rakan pimpinan pembidato kita. Saudara Steven Sim baru saja dilantik sebagai setiausaha pengelola kepada Parti DAP. Sebelum ni setiausaha pengelola Saudara Anthony Loh, ahli parlimen Seremban. DAP
pemilihan baru ni selesai dan Anthony Loke dilantik jadi Setiausaha Agung menggantikan saudara Lim Guan Eng. Lim Guan Eng jadi apa? Dia jadi pengerusi DAP. Maka Anthony Loke sebagai Setiausaha Agung. Dan saudara Steven Sims Setiausaha Pengelola dipanggil. Nak faham dari segi DAP ni, kalau Abang Mat Presiden Parti Amanah, Anwar Ibrahim Presiden Keadilan, sama taraf dengan Abang Mat dan Anwar daripada DAP adalah saudara Anthony Loke, Setiausaha Agung. Dia sama. Sama lah. Dan Setiausaha Pengelola tu ada sama macam Setiausaha Agung pada Keadilan dan Setiausaha Agung pada Amanah. Cuma nama saja beza. Jadi kita dapat tokoh-tokoh besar lah malam ni mai ke Kulim Anak Baru ni. Jadi saya bagi pengenalan itu kerana nak mempersiapkan tuan-tuan dan puan-puan dalam nak mendengar pidato ini, tahu yang pertama kita diambang pilihan raya. Kedua, di luar sana banyak timbunan isu yang perlu kita kupas dari perspektif Pakatan Harapan. Ketika kita boleh membaca di sini tak ada emosi, tetapi mendengar pidato memberi peluang kita bersemuka. Saya percaya kesan dia itu lebih mendalam. Yang ketiga, kita katakan bahawa ketika pilihan raya semakin dekat, kita mempunyai satu tugas besar. Kalau dulu 2018 pilihan raya, kita berjaya jatuhkan melalui undi rakyat Kerajaan Barisan Nasional yang berkuasa 60 tahun. 60 tahun dia boleh tergolek gitu aja. Rakyat yang tumbangkan. Jadi kita percaya kali ini pun. Sebab kali ini kita tak tahu kerajaan ni kerajaan apa, kita pun tak tahu. Nak kata Barisan Nasional, Perikatan Nasional pun ada. Nak kata UMNO, Bersatu pun ada. Nak kata bersatu saja, Matilai pun nanti sama-sama mereka tu perang juga. Jadi kita terus ada ulehat tu. Itu BAP kata. Kita duk tumpu bahawa kita ada tugas besar. Yang pertama, nak ajak balik penyokong Pakatan Harapan, walau apa juga keadaan kita. Kewajipan kita adalah keluar balik. Keluar ramai-ramai. Berbondong-bondong. Ikut serta dalam arus gelombang untuk bersama menguatkan Pakatan Harapan. Dia tak boleh lagi berpeluk tubuh bahawa aku trik ni aku nak rehat. Yang orang lain buat. Tak boleh tak. Tu. Rehat boleh pula kat Datuk Najib lah. Datuk Najib pun saya tak apa lama mengkali 90 pula nampak raya. Nampak jalan tu nampak ke situ. Kita tak tahu. Mahkamah masih duduk sidang. Tapi jadi celaru habis. Celaru pasal apa? Kita kalau jadi orang kena tuduh di mahkamah, kita tu akan ada peguam bela yang akan tolong cakap bagi pihak kita. Kita tak cakap. Kalau saya kena misalnya, saya akan lantik peguam. Datuk Najib lantik peguam, tukar peguam, pecat peguam. Tiga-tiga dia buat. Jadi hakim kata, siapa nak berhujah bagi pihak hang ni? Mula-mula dia lantik. Lepas tu dia tukar. Hari ni dia pecat. Sampai ketua hakim kata, siapa dia peguam hang ni? Judah jadi lagu tu. Datuk Najib kata, aku buat lantik, tukar dan pecat pasal aku tak yakin dah aku boleh dapat keadilan. Nabi tu pula dah. Hang dapat pembelaan atau tidak, peguam hang kena berhujah. Hang suka atau tidak, peguam hang kena berhujah dalam mahkamah. Di hadapan 5 orang hakim. Hakim pertama, Datuk Najib, hang salah. 12 tahun penjara, 210 juta denda. Tak banyak, 210 juta saja denda. Tapi kalau hang tak boleh bayar 210 juta denda, tambah lagi 5 tahun. Jadi 12 campur 5, 17 tahun untuk Datuk Najib duduk di Sungai Buloh. Dalam beberapa hari ini. Pusat, baik. Dia buat apa? Cerita dia buat apa ni kita cerita dulu sebelum 2018. Kita habaq dah.
Duit kumpulan wang amanah pencen masuk dalam akaun dia. Masuk sungguh dalam akaun dia. Dia guna sungguh duit tu, dia sign check. Dia beli jam mewah dan segala macam lah. Mahkamah cerita dah. Habaq sungguh, ada sungguh duit tu. Dia kena. Satu, salah guna kuasa, abuse of power. Yang kedua, pecah amanah, criminal breach of trust. Yang kedua. Yang ketiga adalah kira penggubalan wang haram lah. Wang sumber hak tak elok, dia masuklah akaun yang guna pakai sebagainya. Tiga-tiga tu menyebabkan 12 tahun penjara, 210 juta denda. Bukan 210 ringgit, 210 juta. Kita kalau sejuta pun kira yang ni 210. Pasal apa? Pasal bukan duit hang masuk dalam akaun hang. Datuk Najib habaq kat mahkamah yang Arif Hakim, saya tak tahu macam mana duit masuk akaun saya. Dia bang begitu. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Tiba-tiba ada orang buat masuk. Jadi orang tanya dia balik. Kalau dah hang tahu duit masuk akaun hang, kenapa hang tak bagi balik? Pasal apa hang duk sign check bagi ni? Tersepit dia. Tersepit. Dia kata, tak lah sebenarnya Tok Arab bagi kat saya. Orang tanya balik, Tok Arab mana? Nama apa? Syekh mana? Tak boleh. Ada tak kertas-kertas yang mengatakan dia? Ada? Tak ada. Sangkut lah. Itu aja cerita dia. Tapi dalam ramai-ramai ni, rakyat Malaysia, ketika Najib dibicarakan dengan bukti yang begitu terang sekali, ada juga rempun di mahkamah tu, hidup bosku, hidup bosku. Tak ada lagi. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita kena kerja kuat sungguh. Rakyat Malaysia ni cara fikir dia pelbagai. Kita tak apalah. Aduhlah kemah ni kemah dah. Tapi kita kena bagi ramai lagi sebab di luar sana dia percaya. Najib kena nanya. Kita kata nanya lah ke mana duit masuk akaun dia. Iyalah dia tak tahu. Dia pilih lagu tu. Tak tahu pasal apa dia sign check. Ialah dia tak tahu. Sudah. Dia buat-buat tak tahu aja. Jadi kerana itu tuan-tuan, saya sangat berbangga hari ini. Satu permulaan menghimpunkan dalam program ceramah. Dan cara kita kerah ni pun tak ada handbill dah. Tak ada. Dulu kita cetak handbill banyak-banyak, kedai kopi. Kita pasang poster setiap pokok. Kita naik ke spanduk ni berpuluh. Lah ni, saya tanya Coki macam mana hang panggil orang. Dia kata ni Instagram, WhatsApp group. Dia boleh begitu je. Dan kita tahu. Ini is going to be a very powerful method to mobilize the people. Ini sangat kuat. Sangat berpengaruh. Jadi, terima kasih atas kehadiran semua. Terima kasih tuan rumah sisi keluarga. Dan pentas pidato ini insya-Allah akan diisi, saya yakin, dengan sebaiknya oleh kedua-dua tetamu kita. Adik saya, saudara Steven Sim, wakil rakyat Bukit Mertajam. Bahasa Melayunya cemerlang, sangat bagus. Dan pimpinan muda di AP yang betul-betul mewakili citra Malaysia masa hadapan. Abang Mat tak perlu kita petikai lagi. Sahabat saya sejak saya mengaji di universiti lagi. Asal cuti semester saja, Abang Mat akan masuk tempat saya. Dia kata, Saifuddin, jangan balik rumah. Nak pergi mana? Ikut Abang Mat ceramah. Di mana? Di Pekan, di Kuala Pilah, rata kami pergi. Jadi orang universiti balik cuti, balik rumah, jumpa mak pak, saya naik van C20 dengan Abang Mat, pusing. Kamilah yang pasang mikrofon, kami juga yang susun kerusi. Kalau kami ceramah di Negeri Sembilan itu, tuan rumah kami, itu gelap semua, penonton 13 orang depan kita. Okey lah, kita ceramah macam 13,000. Sekali Abang Mat buat saya ceramah di Pekan Pahang, di Padang Polo, seluas-luas Padang Polo, bersama almarhum Tuan Haji Rusdi, Suruhjaya PAS
faham masa itu. Ceramah, tak ada masalah kita ceramah. Semua padang polo tu dah ikut 20 orang adalah depan. Okey lah, tahu tu. Masa tu lah. Pas masa tu lah. Masa tu lah, tak ada masalah Pak. Hudud macam mana hudud? Hudud ya kita akan laksanakan. Memang. Jadi kita tak mau. Kita bercemuh dalam parlimen nak bahas tajuk itu. Jadi sekali lagi, saya sebagai wakil rakyat kawasan ini nak ucap terima kasih kepada kehadiran semua kaum, ada Melayu, Cina, India. Dan saya tahu daerah mengundi sekitar ini, kawasan komuniti India itu ramai sekali, kawasan-kawasan di sini. Saya juga ucap terima kasih kepada tuan rumah seisi keluarga dan tetamu kita. Kepada pengurusi majlis Syauqi, saya kembalikan untuk memimpin acara seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.